Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah. Kita memuji, meminta pertolongan dan mohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan dari keburukan amal. Kita siap yang diri petunjuk, maka tidak ada yang menyesatkan, dan siap yang dia sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Aku bersaksi kepada Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, hambanya dan pesuruh sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Hari ini hadis yang ke-11. Yang ke-11 hadis yang ke-11 muka surat 35. Ada alam Aisyah ada kawan daftar depan. Daftar. Daftar sini dulu. Daftar sini. Kotak kalian school. Salam dulu. Cakap nama siapa? apa nama? Aisyah. Aisyah. Rambutnya Aisyah duduk belakang sini boleh tak? rambut Maggie. Tak nak pergi masuk. Bismillah. Kita dah hurai dah sikit, tapi dia ada dalam tafsir mengenai ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Lalu duk baca. Memang faham dah. Faham dah. Tapi kita nak penerangan lebih lanjut. Jadi hadis sebelah ni yang pertama saya ulang sikit je lah. Pertama tu jangan kita mencela sahabat. Yang Syiah tu kan dia cela Sayyidina Umar, Abu Bakar, Aisyah, macam-macam kan. Dia tak setujulah dia orang tu. Dia setujunya Ali. Jadi dia keji-keji lah sahabat-sahabat tu. Nabi kata, kalau kamu bandingkan
kamu dengan sahabat aku ni, kamu beri apa, emas satu bukit Uhud, tak sama lagi dengan sahabat aku yang pegang segenggam pasir atau separuh daripada itu. Artinya besarnya pahala sahabat aku. Sampai sedekah satu bukit Uhud tak sama dengan sahabat. Artinya dia kan mendampingi Rasulullah. Ada masalah, dia boleh tanya terus. Ada masalah, kembali pada Rasulullah. Kita di sini ni jauh kan. Terutamanya kalau masuknya rasa saya dah. Kalau orang Arab duduk di tempat kita ni, di dakwah, agaknya tak beriman tu kan. Dengan keadaan dia. Tapi kita ni alhamdulillah, kita beriman, kita percaya apa yang dia orang beritahu tu, kita yakin percaya. Kemudian hadis kedua ni saya rasa macam saya tak berapa tak terangkan lagi. Bahawa seorang lelaki Ansar, dia berselisih faham dengan Az-Zubair. Az-Zubair ni sepupu Nabi. Jadi dia tak apabila dia berselisih tak puas hati, dia pun pergi ke tempat Rasul. Tanya Rasul, bagaimana keadaan kami berdua? Maka Rasulullah pun hukumkanlah bahawa dia kata pada Zubair, kamu ambil air, siram pokok-pokok kamu, lepas tu kamu bagi pada jiran tetangga. Orang lelaki tadilah, lelaki Ansar tu. Lepas tu lelaki Ansar ni tak puas hati. Dia kata, kenapa Rasulullah engkau buat macam tu? Sebab Zubair tu sepupumu ke? Sebab mendahulukan Zubair. Sepatutnya sebab dah lalu mengikut kebun Zubair. Betul lah Rasulullah kata tu, Rasul bagi pengairan tu di kebun dia dulu. Dah habis kata, bagilah pada tetangga. Tapi lelaki Ansar ni tak berhati. Kata, kenapa? Sebab Zubair itu sepupu ke Rasulullah. Jadi Rasulullah pun marah kan? Sebab dia seolahnya dia dah hukumkan tu dengan adil. Tapi ada orang tak berhati. Lalu dia marah, dia kata, gini Zubair, kamu tahan air tu untuk kebun kamu, kemudian sampai rata semua sampai ke pangkal pokok. Maksudnya lama lah. Jangan bagilah kepada tetangga. Badan dengan muka kan. Dia tak berhati dengan Rasulullah. Terima kasih. Dah hadis buku dia ni tak ada. Tapi kalau kita baca hadis ni tak berapa faham. Kita baca dalam buku Ibn Kathir ni baru faham. Lepas tu, dah gitu, Rasulullah kata, dah semua selesai yang kamu punya, kamu puas hati untuk kebun kamu, barulah kamu beri pada jiran tetangga. Lepas air. Masa juga Rasulullah kan? Yalah. Dia kalau itu luas lagi dia ni kebun tu sama luas rasanya. Sama luas dia cerita dalam ni. Jadi dia kata tak apalah kalau begitu juga. Jadi Zubair buat gitulah. Sehinggalah turun ayat ni. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum lam thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat ni surah An-Nisa. Ya tak? Nisa.
Ayat 65 kan. Ayat 65. Perkelahian tu. Tapi dulu tak apalah, balik pada Rasulullah. Kalau tak puas hati, tanya Rasulullah kan terus. Jadi ayat ni muka surat 88. Surah An-Nisa anak ayat 65. Ayat 8. Demi Tuhanmu, demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikan kamu mengadili apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, dan mereka tidaklah mendapati dalam diri mereka kesulitan daripada apa yang engkau putuskan, serta mereka menyerahkan diri mereka dengan sebenar-benarnya. Jadi ayat ni kata tidak beriman kan, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidak beriman seorang tu kalau sekiranya dia tidak mengikut hukuman Rasulullah. Walaupun dia masa tu je berada di zaman Rasulullah. Rasulullah kata, Allah kata, kalau dia tak beriman dengan keputusanmu, wahai Muhammad, maka mereka itu sebenarnya tidak beriman. Dan dia menerima hukuman itu dengan rasa redha, rasa benar-benar, tidaklah kata semua rasa tak puas hatilah. Tak ada. Artinya dia terima dengan keredaan sepenuh hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan sumpahnya kepada Rasulnya bahawa orang yang munafik itu tidak sekali-kali diakui keimanannya selagi mereka belum tunduk mengakui 3 syarat. Ada 3 syarat dalam ayat ni lah. 1, hendaklah mereka berhukum kepada Rasulullah dalam pertengkaran di antara mereka. Jadi rujuk pada Rasulullah. Apa-apa keputusan Rasulullah terima. Walaupun tak rasa tak puas hati, rasa apa-apa pun terima hukuman Rasul. Yang kedua, hendaklah mereka tidak keberatan waktu dijatuhi hukuman oleh Rasulullah. Kemudian mematuhi pula keputusan tersebut kerana orang yang sempurna imannya sahajalah yang reda dengan hukuman Rasul. Orang yang sempurna iman. Sebab tu dia sebut situ la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Yang ketiganya, hendaklah mereka patuh dan tunduk serta mahu menerima hukuman tersebut dengan sebenar-benarnya. Sebenar penerimaan. Itu dah yang dia Allah kata fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ayat itulah. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya yang maha mulia bahawa seorang tidak beriman sehingga dia berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkara. Tak kiralah harian ke ataupun perkara-perkara yang berlaku simptom-simptom kan. Maka semua perkara.
Tidak beri la yu'minuna. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Jadi kalau tak ikut, jadi tadi dua orang tadi kan Zubair dengan Ansar tu, seolah Ansar tu tak terima kan hukuman Rasulullah. Padahal benda tu Rasulullah buat tu adil dah yang mula-mula tu, kan. Dia kata airkan kebun kamu Zubair, selepas tu kamu berilah pada jiran kamu. Memang. Bukan tak bagi. Cuma dahulukan Zubair tu, mungkin lalu benda tu di tengah-tengah kebun dia. Kan kalau kita buat air sawah pun, kadang kan kita lalu tanah orang lain. Lepas tu barulah tanah kita sebelahnya. Jadi kita airkan penuh tanah kita ni, lepaskan pada jiran. Memang berepuk lah kan. Memang benda tu. Jadi kalau saya bayangkan bendang-bendang di sawah padi tu, itulah keadaan dia. Air pengairan daripada tali air tu, jadi berebutlah. Aku sekat sini, aku sekat sini. tak sampai selalu lah air tu. Kelas kan lampaklah kan. Nampak lah. Tapi dia kan ikut sungai mengalir. Dia ada makin gendah. Ada tempat tinggi, ada tempat rendah. Jadi kalau dapat kepada orang tinggi tu, dia airkan dulu sawah dia. Lepas tu barulah dia airkan pada orang lain. Sepatutnya tak berebut lah. Kongsi-kongsi berpakat-pakat mesyuarat. Aku dulu, kemudian kamu misalnya, ataupun nantilah sekejap kan. Aku airkan mungkin semalaman. Daripada hari ni, pagi esok tu dia boleh baru pada lain dah. Sebab sesuatu pot penuh kan dapat dia dulu. Lama lah. Yang kedua tu, sebab Rasulullah marah tu. Tu penuh. Sampai ke pangkal pokok. Maksudnya biar. Pangkal-pangkal. Yang marah sangat itu. Marah sangat. Dia tak ada lagi hadisnya Ustazah kan. Betul lah. Ayat Quran ni. Ayat Quran ni. Turun ayat tu kerana ni lah, kerana Zubair dengan Ansar ni. Kemudian ayat akhir itu wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka. Tak ada menerima hukuman Rasul tu, tidak merasa keberatan, tidak merasa rasa tak hati, tidak merasa tak adil kan. Dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Kamu tu maksudnya Rasulullah tu lah. Dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Yakni mereka telah berhukum kepadamu, hati mereka rela mentaati. Jadi dia terima hukuman tu dengan rela hati. Reda mereda. Beli tanah, apa pun buat hujan berikutnya, orang kita rukuknya, mengatur apa dia dapat, dia beli tanah tu, dia boleh apply sekarang juga. Dia nak bagi orang dia punya pasal sekali dia milik dia lah.
Artinya kalau dia nak bagi kat orang, dia sekat air tu kan jadi tinggi, turunlah pada orang ni, orang sebelah dia. Dia sekat air tu dengan apa-apalah, buat ampangan. Tapi dia kata terima hukuman Rasulullah tu dengan rela hati, redha. Barulah kamu sebenar-benar orang beriman. Kalau kita kira macam remeh je kan benda tu. Tenang je. Tapi sebenarnya hukuman apa sahaja yang beliau putuskan itu kebenaran yang wajib dipatuhi secara total, lahir dan batin. Artinya jangan ada terlintas dalam hati dia, Allah tahu kan. Jangan terlintas dalam hati dia rasa tak puas hati. Terimalah lahir dan batin. Jiwa mereka pun tidak merasa keberatan terhadap keputusan Rasulullah lah. Dia Az-Zubair ni bersengketa dengan Ansar mengenai saluran air yang ada di Hurrah, nama tempat tu. Hurrah. Saluran salah satu tempat di Madinah yang banyak batu-batu air. Jadi siramlah kebunmu wahai Zubair, lalu salurkanlah kepada tetanggamu. Lalu Ansar itu berkata, ya Rasulullah, apakah kerana Az-Zubair itu sepupumu? Lakukan dah, dilakukan dahulu. Beri pada Zubair dahulu. Tak bagi pada dia lah. Wajah Nabi berubah kemarahan Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, wahai Az-Zubair, siramlah kemudian tahan air sehingga mencapai pangkal pohon. Kemudian barulah engkau alirkan air itu kepada tetanggamu. Maka Nabi memberikan kepada Az-Zubair semua haknya dalam keputusan yang tegas. Ketika orang Ansar membuat beliau marah, padahal sebelumnya Nabi SAW mengarahkan kedua-duanya kepada keputusan yang mengandungi keluasan bagi kedua-dua kebun. Jadi Az-Zubair kata, kerana inilah turunnya ayat ni. Lepas tu, habis itu, kita tengok hadis ni. Jubair bin Nufal meriwayatkan, kami duduk di samping Miqdad, nama seorang sahabat, Miqdad Al-Aswad radhiyallahu anhu suatu hari. Lalu datang seorang lelaki. Dia kata apa lelaki tu? Lelaki tu dia macam tak puas hati dengan keadaan sahabat. Lalu dia kata, beruntunglah keduamu. Siapa kedua? Jubair. Siapa seorang lagi? Ansar. Terlibat dua orang kan. Jadi lelaki ni kata, jadi dia kata, beruntunglah kamu kedua-duanya yang telah melihat Rasulullah. Sudah tentulah kami menyukai untuk melihat apa yang telah kalian lihat. Jadi dia rasa dengkilah, rasa macam tak puas hati bahawa sahabat-sahabat ni dapat bertemu dengan Rasulullah, mengikut ajaran Rasulullah. Lepas tu melihat rupa paras Rasulullah,
Tapi dia ni tak sempat lah, mungkin dia tabi'in. Lepas tu Mikdad ni marah. Kenapa dia marah rasa-rasa? Cuba kita bincang. Kenapa dia naik marah? Padahal sahabat orang Ansar tu kata gitu je. Beruntunglah kamu sekian jumpa dengan Rasulullah, lihat Rasulullah, beriman dengan Rasulullah sebagainya. Jadi dia ni tak jumpa. Mungkin dia ni orang tabi'in. Apa kita rasa? Kenapa dia rasa tak puas hati? Dengan Rasulullah. Tak dapat dampingi Rasulullah. Jauh. Tapi kenapa Mikdad tu yang dia naik darah? Marah. Mikdad tu. Sebab sahabat tu kata biasa je. Kan? Beruntung je. Tu je dia kata. Seorang ni bertemu, beriman dengan Rasulullah. Dapat melihat, dari dekat, apa semua bergaul. Jadi Mikdad tu marah. Saya rasalah. Sebab macam orang ni yang sahabat tu macam dia tak terima qada. Dah. Kan dia lahir kemudian. Terima lah. Dia lahir kemudian. Yang aku ni jam lah. dapat bertemu Rasulullah. Tapi mesti ingat bertemu Rasulullah, beriman Rasulullah, menentang musuh-musuh Allah, berperang, sebagainya. Banyak sahabat-sahabat tu kan menghadapi gejala-gejala. Kemudian ada setengahnya pula tak beriman. Allah kata dia akan masukkan orang ni ke dalam neraka. Kalau dia tak beriman dengan Rasulullah, walaupun bertemu, berbincang, tapi dia tak beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita tu rasa macam orang ni dia macam nak melawan. Takdir. Dia sebenarnya dia tak tahu keadaan sahabat-sahabat zaman Rasulullah tu menghadapi berbagai-bagai macam. Menghadapi tentangan yang hebat-hebat, Abu Jahalnya, Abu Lahabnya. Jadi itu yang dia marah tu. Kamu ni jadi macam tak puas hati kan. Tapi kamu tak sedar bahawa sahabat-sahabat zaman Rasulullah tu memberikan pengorbanan yang pengorbanan yang tak ternilai kan. Zaman Rasulullah ajak berperang terus pergi. Perang terus pergi walaupun balik dari peperangan. Dan Rasulullah kata nak perang. Kalau kita kata zaman peperangan Badar, mula-mula peperangan kan, jadi tak tahu lagi macam mana berperang, tak tahu lagi keadaan. Kalau tahu dah menang, tak apalah. Ni lepas tu musuh ramai, kita peralatan kita tak cukup. Kudanya, ataupun leping, baju besi, semua benda tu tak cukup. Musuh-musuh tu dia lengkap, tapi kerana keimanan yang teguh sahabat tu, dia boleh menang.
walaupun 313 orang bertembung dengan 1000 orang. Iman tu sebab dia nekat, dia nak mati syahid, berani mati. Orang kafir takut mati macam sekarang ni lah. Israel tu takut mati. Kalau Hamas tu dia berani mati, tak apa, keluar ni memang mati. Mati syahid. Jadi dia tak fikirlah apa yang belakang ni, dunia ni. Kan dia fikir depan je, lawan musuh. Kalau kita lihat tentera-tentera Islam macam Tariq bin Ziyad, berperang Gibraltar tu, selepas sampai di seberang sana, dia bakar. Semua bakar. Lepas tu askar dia tanya, kenapa tuan bakar kapal ni? Oh, aku tak nak kamu bercita-cita nak balik sebenarnya. Ke hadapan. Ke hadapan je. Menghadapi musuh. Mati ke? Tak mati ke? Aku tak boleh balik. Macam apa namanya tu, yang anak murat tu, raja yang Constantinople tu. Apa nama? Muhammad apa? Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih tu dia memerangi orang-orang di sana pun dengan nekat. Lepas tu menyeberang atas bukit atau bukit. Tapi pertahanan masa tu itu kuat. Tembok dia tu. Okey. Lagi apa kita rasa? Kenapa Mi Kedak tu dia marah sangat? Benda baru kan? Benda baru nak bawa, tentulah tentangan tu besar. Orang tak percaya. Cakap je tak percaya kan? Bohonglah, apalah, tipulah. Mana nak nak buktikan syurga tu ada, dosa tu ada. Tapi dia kena Rasulullah tunjukkan bahawa kan dia penyebaran dia tu basyiran wa nadhira. Kabar gembira dengan ada syurga, balasan bagi orang yang patuh pada perintah Allah. Nadhira, peringatan. Maksudnya jangan lakukan kejahatan dengan masuk ke dalam neraka. Kita tengok dalam buku ni sama. Al-Miqdad. Ya, tapi sampai ayat akhir tu kan, ayat surah Al-Furqan. Al-Furqan ayat 74, muka surat 366. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu ayat doa. Okay? Doa. Dan orang-orang yang berkata, Ya Rabb, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang takwa. Jadi ayat itulah.
Jadi dikata mereka selalu bermohon kepada Allah agar diberikan keturunan mereka terakhir hamba-hamba Allah yang taat kepada perintahnya dan selalu menyembahnya. Rabb yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini permintaan orang-orang kita pun, kan kita minta Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, penyejuk mata. Tapi tidak berlaku perangai tak elok dah, kan. Semua dia buat tu kita rasa tenang. Tak adalah rasa nak menyinga je dah. Jadi Ibn Abbas kata mereka memohon keturunan yang selalu melaksanakan perintah Allah. Kita memohon pada Allah supaya berikan keturunan yang sentiasa melakukan perintah Allah. Sehingga dengan kehadiran keturunan yang seperti itu, hati mereka menjadi tenang, senang di dunia dan di akhirat. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah athar, ni tadi cerita tadi. Athar dari Juhair bin Nafi'. Jubair. Sama dengan hadis itu. Jubair bin Nafi', dia berkata, pada suatu hari kami duduk bersama Al-Miqdad bin Al-Aswad. Tiba-tiba seorang laki-laki melintas di hadapan kami. Kemudian laki-laki itu berkata, alangkah bahagianya kamu, matamu yang telah melihat Rasulullah. Betapa inginnya kami melihat apa yang perintah engkau lihat, apa yang pernah engkau lihat, penyaksian apa yang engkau saksi. Jadi dia kata ke orang dua ni, aku ni nak lihat apa yang kamu lihat, nak saksi apa yang kamu saksi. Ini riwayat daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maka Miqdad tu marah, kan. Kadang Miqdad menghadap wajahnya kepada laki-laki yang berkata tu. Apa yang membuat laki-laki itu mengharapkan suatu yang tidak pernah Allah tampakkan kepadanya. Ia tidak tahu, seandainya saja ia dapat menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi, Rasulullah sungguhnya dihadapkan kepada sekelompok manusia yang Allah telengkupkan wajahnya di neraka. Ini orang yang tidak beriman lah. Jadi artinya masa Rasulullah tu menghadapi orang-orang yang menentangnya dari segi syariah dan sebagainya. Kamu tak tahu masa Rasulullah dulu banyak penentangan. Ialah Rasulullah bawa benda baru, kan? Kalau kita bawa benda baru, dia tak dapatlah nak terus menerus. Orang terima je, tak ada. Mesti ada penentangan. Yang beriman sebahagiannya dan penentangan sebahagian. Hendaklah kalian bersyukur kepada Allah kerana Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Tidak ada yang kalian
ketahui terkecuali Allah. Jadi kamu lahir kemudian patutnya berterima kasih pada Allah kerana melahirkan kamu kemudian dan tidak menghadapi masalah-masalah seperti yang kami hadapi. Jangan rasa suka tengok Rasulullah, suka bertemu Rasulullah saja. Banyak benda-benda yang dihadapi oleh sahabat-sahabat. Kan? Penentangan, terutama macam penyiksaan kan. Kita tengok kan cerita-cerita dulu tu. Penyiksaan, siapa nama tu? Yasir. Kan? Keluarga Yasir, Bilal. Sanggup tak kita nak menghadapi itu? Rasanya tak sanggup. Kan? Jadi kita patutnya bersyukurlah kita lahir kemudian. Tidak ada penentangan. Tapi kita cuma beriman pada Allah, pada Rasul. Cukuplah kan? Dia kata sesungguhnya kalian dijauhkan dari cobaan yang dideritai oleh umat sebelum kalian. Macam Rasulullah kumpulkan Abu Jahal masa di Bukit Safa kan. Apa yang Rasulullah dapat? Sumpahan, penentangan. Tapi dia tak sedar begitu kan. Dia ingat senang je. Jumpa Rasulullah tu tenang. Sesungguhnya Allah mengutuskan Nabi dengan cobaan yang sangat besar. Allah mengutus Nabi Muhammad pada satu bergeloranya jahiliah. Masa tu Nabi menghadapi puak-puak jahiliah. Jadi Nabi diutuskan kepada masyarakat jahiliah yang menghadapi tentangan-tentangan hebat. Saat di mana mereka tidak melihat satu agama pun yang lebih utama kecuali menyembah berhala. Sampai bapak saudara dia tu kan, dia Nabi pergi dakwah, ucap dah pamanku, ucap saja, tak apalah, tak buat apa-apa. Saya dah duk berebut kan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Takkan kamu nak tinggalkan agama Datuk Nenek yang kita dulu. Jangan ikut Muhammad. Jadi masa tu ialah mungkin dia dah tak dapat hidayah. Tapi sebenarnya kan Sayyidina Ali anak dia tu masa umur 14 tahun lagi dah memeluk Islam. Tapi dia tak terucap. Ja'far tu pun memeluk Islam. Anak dia juga. Anak Abu Talib. Pengaruh. Sebab dia kan adik-beradik Abu Lahab. Jahat. Jadi orang tu pengaruh dia. Walaupun dia bela Rasulullah. Tapi tak sampai tahap keimanan. Sebab Allah kata hidayah tu bukan milik Muhammad tapi milik aku. Siapa aku nak beri, aku beri. Tak beri, tak beri. Yalah, mungkin silap dua Rasulullah. Mungkin dia doa kan. Doa tapi yalah Allah tak nak tunjukkan bahawa dia lebih berkuasa. Tak heran kan
Aduh. Saya bukan itu Itulah dia bela dari segi kekeluargaan. tidak tu ada lah. Itulah. Dah lama tu kan, lama daripada kecil dia bawa umur 10 tahun pergi ke Syam tu, dia tahu dah orang rahib tu beritahu dia budak ni adalah akan menjadi nabi semua. Tapi dia tak beriman juga. Bukan. Itulah tak ada hidayah. Itu yang kita kena minta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan bolak-balikkan hati kita. Setelah dia beri hidayah pada kita, ialah kita. Kan? Jadi apabila dia kata apa ni, agama yang paling utama ialah menyembah berhala. Maka datanglah kepada mereka seorang nabi dengan membawa Al-Furqan, Al-Quran itu. Membedakan yang hak dan batil. Dan membedakan mana yang hak dan batil. Yang memisahkan antara ayah dengan anaknya kerana berbeza keyakinan. Kalau ayahnya beriman, anak tak beriman, akan bercerai kan. Ataupun bapaknya bapak beriman, anak tak beriman. Ataupun anak beriman, bapak tak beriman. Macam berlaku di dalam Perang Badar. Kan ada dia siapa tu tak ingat yang akan bunuh bapa dia dalam Perang Badar. Tak kira lah, situ dah tak kira dah. Sebab tak sah agama. Walaupun ayah. Lepas tu akhir kali ayat tu kata waja'alna lil muttaqina imama. Dan kita minta apa ni zuriat kita, isteri kita qurrata ayun. Kita minta lagi yang keduanya waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya dalam mentafsirkan firman Allah ni, Ibn Abbas kata Al-Hasan As-Su'ud, Qatadah dan Rabi' bin Anas, dia kata pemimpin-pemimpin yang menjadi panutan dalam hal kebaikan. Jadi dia nak jadi pemimpin bagi orang-orang yang dalam mencari kebaikan. Para ulama yang lain berpendapat maksud yang tadi, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk, kemudian membimbing dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Doa ini menunjukkan bahawa mereka ingin agar ibadahnya dilanjutkan kepada anak-anak dan cucu-cucu. Bukan setakat dia je lah. Itu yang maksudnya nak menjadi imam orang yang bertakwa. Maksudnya dilanjutkan keimanan dia tu diwarisi kepada anak cucu. Tapi sebenarnya iman tu tidak boleh diwarisi kan. Cuma mungkin dengan kita bercakap, ajar, semua tu mungkin kita tarik. Kan? Ikutlah kita. Kalau kita tak ajar, tak apa, duduk diam je, mungkin kita seorang je lah berimannya.
Jadi doa ini menunjukkan dia kata bahawa mereka ingin agar ibadah itu dilanjutkan kepada anak-anak cucu. Mereka ingin menjadi orang-orang yang ditauladani dan ajarannya menular kepada orang lain hingga bermanfaat buat kehidupan mereka. Amalan seperti ini akan menuai pahala yang besar dan menjadikan memperolehi tempat kembali yang sebaik-baik. Lepas tu dia bawa hadis apa nama, Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas waladin salih yad'u lah aw ilmin yuntafa'u bih min ba'di aw sadaqatin jariyah. Kita dapat pahala walaupun kita dah mati, duduk dalam kubur, daripada 3 benda ni. Pertama, anak soleh yang mendoakan kita. Anak soleh pun kalau tak doa tak boleh. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi. Ataupun dia baca Allahumma ghfir lana walidayna al-ahya, ataupun dia terus pendek je. Allahumma ghfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pun boleh sentiasa buat sekurang-kurang 5 kali sehari. Selepas siap solat tu sekali. Tapi tak dah sekali je. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan selepasnya. Tak kira ilmu apa. Masak pun, ya. Ataupun apa-apa ilmu lah yang memberi faedah pada orang tu. Lagilah kalau orang yang ajar kan. Tak supaya dapatlah apa ni, dimanfaatkan ilmu. Ataupun sedekah jariah. Sedekah jariah tu yang kekal. Sedekah yang kekal, masjid ataupun surau dan sebagainya lah. Kita nak buat benda-benda yang boleh kekal mengalir pahala tu sampai kita berada dalam kubur. Jadi kita sekarang ni dah rasa pendek-pendek, dekat dah kan. Mau tanam kata. Jadi kita kalau boleh kita buatlah yang sebaik. Terutama 3 benda ni jangan kita tinggalkan. Ilmu yang dimanfaat tu bukan semesti banyak, baru duit sikit tak apalah. Walau 1 ayat. Balighu anni walau ayat. Kata, sampaikan daripada aku walaupun 1 ayat. Benda kita kata tunjuk nak beritahu benda-benda yang berfaedah. Sikit ya benda tu. Masak kan boleh memberi faedah. Tengok latar belakang bab ni. Para ahli sunnah wal jamaah berpandangan bahawa para sahabat Rasulullah SAW yang meninggal dunia dalam keadaan baginda redha dengan mereka adalah sebaik-baik ciptaan selepas para nabi. Sahabat tu adalah orang kedua lah. Nabi pertama, orang kedua sahabat-sahabat Nabi. Sebab dia yang menguatkan Nabi, menyokong Nabi, memberikan pertolongan, pengorbanan yang tak terhingga. Malah mereka adalah lebih tinggi daripadanya, daripada para sahabat Nabi yang lain dahulu. Nabi-Nabi dahulu
Macam Nabi Isa, Nabi Musa sebagainya, ada sahabat-sahabat dia juga. Tapi banding sahabat Rasulullah ni dengan sahabat-sahabat dahulu tu lebih tinggi lagi kedudukan dia. Para ahli sunnah wal jamaah juga berpendapat bahawa sahabat-sahabat Rasulullah berbeza kedudukannya di antara satu sama lain. Bukanlah sama semua, asalkan nama sahabat sama tak. Yang paling tinggi sekali ialah Saidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Tak apa. Dia nak suruh orang yang tak. Aisyah baik boleh kerja. Ali syurga 10 ni lah kan. Talha siapa dah? Zubair. 6 orang lagi tu. Sebab ni dah ada. Cik tengok dalam balik tu. Dah tulis dah. Anak masak. Sarah tak ada hari ni. Ada. Tak nampak lindung. Siapa? Az-Zubair, Talha. Zubair. 10 tu. Itu yang satu. Siapa? Sarah? Abu Ubaidah. Tu tak ya tu. Talha. Zubair. Abdurrahman. Al-Jarrah. Dia Abu Ubaidah Al-Jarrah tu dia pergi perang Mu'tah. Dia mula-mula panglima tu dia pegang oleh Ja'far bin Abu Talib. Masa tu orang Islamnya 80,000, 8,000 je rasa. Yang dia ni 100,000. Sebelah musuh. Jadi apabila menghadapi musuh tu yang besar, jadi Ja'far tu dipotong. Mula-mula potong. Dia pegang bendera. Jadi mula-mula dia dah potong tangan ni, dia pegang tangan ni. Atau potong tangan ni, dia pegang dua-dua gini. Dia matilah. Dia bunuh. Lepas tu ditukar pula pada Abu Ubaidah. Meninggal. Sampailah Khalid ibn al-Walid. Sampai Khalid ibn al-Walid, dia kena taktik peperangan. Bukan melawan. Sebab kita sikit takkan menang. Jadi caranya Khalid dia buat macam mana? Kuda tu dia lari ke depan, tukar ke belakang, ke kiri, ke kanan. Jadi debu tu naik banyak debu naik. Jadi musuh ingat sampainya bantuan daripada Madinah. Dan masa tu jugalah Khalid ibn al-Walid arah orang Islam ni lari berundung nak selamatkan dia. Tidak, habis kita dibunuh. Sebab tak aman. Itulah strategi peperangan. Khalid tu kan dia jijok. Dia yang buatkan kita kalah dalam peperangan. Itu. Dia lah. Dia masuk Islamnya ketika Fathu Makkah. Rasanya. Lambat ke datang.
Okey. Tadi 10 orang. Kemudian para sahabat yang memeluk Islam sebelum pembukaan Mekah, seterusnya golongan awam, kaum muhajirin dan kaum ansar. Jadi mula-mula sahabat 10 tu. Lepas pada tu dimuliakan juga sahabat yang memeluk Islam sebelum Fathu Mekah. Jadi orang tu lebih mulia lah. Yang ketiganya golongan muhajirin ansar, tu biasalah, orang biasa. Sahabat-sahabat biasa. Jadi ada peringkat-peringkat lah kan. Tingkat-tingkatan. Tak adalah sama sahabat semua sama tak. Abu Bakar ni kan dia sedekah semua hartanya semua disedekah. Rasulullah tanya, apa yang tinggal pada kami? Allah dan Rasul. Artinya kalau ada rezeki Allah beri, aku dapatlah makannya. Dia itulah sahabat-sahabat kan. Sampai pengorbanan tahap begitu. Kita apa ni? Dalam peti ais 3 hari pun banyak lagi. Simpan. Bertimbun-timbun dalam peti ais tu. Nak makan mana satu kan? Tahu lah yang betul. Yang apa yang berpulat dah bukai, yang berpulat baju. Tak tahu dalam. Yang untung apa? Apa? Ilat. Betul-betul. Dan tu. Dan ni jangan masak banyak-banyak. Makan masak sikit. Tak nak makan tak payah masak. Bazir je. Betul. Tengok orang-orang orang ya kan. Ada apa makanan, Semua tak ada. air tak ada. Macam mana keadaan dia tu deh? Kita tak ada air. Kita tahu apa yang dia hadapi kan? Betul. Air tu kan dalam tutup botol tu. Dia beri sikit. Kita kat tak. Artinya jimat kan supaya bertahan. Tak turun. Bukan malah kenapa kan? Tak boleh. Ada benda kita tak maknanya kita dah Macam engkang. timbul juga benda tu dia Kita serah. Ada tu adalah ujian Allah untuk Palestin. Untuk bagi dia orang tu syahid. Hidup. rasa macam tak ada. Kita rasa lah. Kita biasa kan. Kita rasa juga yang kita bukan dah seorang je. Kita pun rasa Doa je lah. Kan? Doa je supaya dia orang tu kuat, gagah. Tak berganjak. Tu Allahumma badid syamlahu wafarriq jam'ahu. Allahumma salli
qalban min kitabika ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah. Tapi kita kena amin lah masa orang baca kunut tu, amin supaya diterima Allah. Amin. Tambah-tambah dia kata ihzimhum, kalahkan puak sebelah. Ihzimhum wansurna alaih, menang kami. Ini bukan main lagi memang nak acung. Ini antara sekarang dia nak. Tapi baru ni Ustaz Hashim cakap apa ni Turki hantar bahan-bahan untuk keperluan plastik itulah, makanan semua. Dia cakap warning awal-awal, jangan sentuh, jangan perang apa ni hantaran dia tu. Kalau sentuh, hantar, dia akan perang. Kan dia kuat. Turki, Turki, Rusia, China pun. Cina boleh utara cakap jangan si marah apa tu. Mungkin dah mati dia sebab tapi dah. Kan? Tapi dia kan. Tengok nak betul dia. Dah berpegang-pegang. Okey, sikit lagi. Okey. Pengajaran hadis ni, para sahabat Nabi telah pun menempuhi pelbagai rintangan dan jalan dakwah lebih banyak berbanding orang-orang lain. Orang zaman Nabi-Nabi dahululah. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi ni lebih gigih, lebih kuat menghadapi musuh-musuh dan mendukung menyebarkan agama Islam. Mereka juga berperang dengan perasaan mereka sendiri. Ini adalah jihad dalam bentuk lain dan tidak dialami oleh mereka yang dilahirkan dalam negara Islam dan lahir daripada ibu bapa yang beragama Islam. Macam kita lah kan. Kita tak rasa benda-benda tu. Tapi kalau kita bandingkan ataupun kita bayangkan kalau lah Malaysia macam tu. Tak tahulah kita. Sebab kita tak kagum, tak kuat. Kuat, semangat tu tak kuat. Indonesia kuat lagi kan. Kita ni tak kuat. Penakut tu lah. Orang minta beri, minta beri. Semua beri. Itulah. Beri je sampai habis. Tergadai. Tidak kita tak rasa berperang. Tapi dia macam tu lah, tak ada sikit. Kemerdekaan. Dia perang Belanda tu. Saya bila kilau itu Sikit je. sikit sangat ni kan. Jadi yang kedua, para sahabat telah menunaikan hak mereka kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung. Sebab dia mengalami secara langsung peperangan sebagainya. Di antara hak ini yang terbesar adalah taat dan patuh dalam menyerahkan diri mereka kepada baginda. Ajak je perang, terus pergi. Apa-apa pun. Kan yang 3 orang tak pergi tu. Di pulau 50 hari. Nabi tak tegur. Duduk dalam situ.
masuk dalam masjid duduk situ. Apa kita rasa? Kan? Mestilah sedih. Salah. Kalau orang tak peduli kita. Orang tak tegur kita, kita rasa, kenapa? Apa salah? Jadi yang 3 orang tu pun Nabi tak tegur dia 50 hari. Dia bertaubat, akhirnya diterima. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati manusia dan dia mendapat bahawa hati Muhammad adalah yang terbaik antara hati-hati para hamba. Nak pilih Rasul itulah. Jadi Allah melihat hati Nabi Muhammad antara orang-orang yang ada masa itu di Mekah tu paling baik, paling sesuai untuk dipilih menjadi seorang Rasul. Kan kalau orang Syiah tu kan dia kata tersilap, Allah silap. Silap tak sepatutnya lantik Ali. Tak ada silapnya. Allah kan semua dah. Dah atur dah. Jadi apa-apa pun perkara yang berlaku kat atas kita dah ditakdirkan. Terima je. Jadi lalu Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutus risalahnya dengannya. Dia kemudian melihat ke dalam hati para hambanya selain Muhammad. Maka dia mendapati bahawa hati para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Lalu menjadikan mereka pembantu-pembantu baginda yang ikut sama berperang dengannya dalam agama ini. Orang itu apa yang dilihat oleh para sahabat baginda perkara yang baik, maka itulah perkara yang baik di sisi Allah. Dan apa yang dilihat mereka perkara yang buruk, maka perkara itulah yang buruk di sisi Allah. Seperti Allah ilhamkan, kan? Ilhamkan. Jadi inilah pengajaran hadis. Pertama, Nabi itu menempuh ujian yang berat. Lepas tu sahabat-sahabat tu Allah pilih Rasul tu antara orang-orang yang dia maksudnya orang sezaman dengan Rasulullah tu, dia lihat hatinya. Mana yang paling ikhlas. Nabi Muhammad tu kan daripada kecil lagi dia tak pernah menyembah berhala. Lepas tu dia digelar Al-Amin. Semua tingkah laku dia tu adalah menunjukkan dia ni beriman dengan Allah. Dan dia Hanif, agama Hanif, agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Lepas tu antara sahabat-sahabat tu Allah letakkan hati sahabat-sahabat tu dengan keadaan nak menolong Rasulullah, membantu Rasulullah. Tu Allah semua tu kan dia yang angkat. Okay. Allah ni melihat dalam semua hati manusia. Siapa di kalangan orang yang berada zaman Rasulullah tu yang paling baik. Ditambah dah sikit hidayah. Okey. Itulah saya rasa sedang Allah yang pilih. Allah pilih juga. Bukan Rasulullah tu angkal apa yang hati dia tu baik kan.
semula tu dia pilih orang yang hatinya baik. Lepas tu nak menjadi sahabat Rasul pun Allah pilih juga. Pilih juga. Siapa yang di kalangan mereka itu ikhlas menolong Rasulullah, memberi pengorbanan, harta benda sampai habis. Kita sekarang ni, ialah mungkin kalau kita berada masa kita pun buat demikian juga. Dengan keadaan menolong tu dapatkan pahalanya berlipat kali ganda. Sekarang ni ialah kita beri, bukan tak beri. Kita beri. Tapi itulah kena simpan-simpan sikit. Simpan lah. Ubat ni banyak ubat. Okey, kita habis tutup dengan doa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya amin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa karrih ilaina al-fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawhid. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a illa istajabta. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabil nar. Ya Allah, ya Tuhan, ilmu yang telah ajarkan kepada kami dan ajarkan kami ilmu yang untuk kami serta tambahkan ilmu untuk kami ujian dalam semua keadaan dan kami mohon perlindungan kepada Ya Allah dari siksaan neraka. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa inna wa'tina wa la tahrimna wa akhir wa la tusib alaina. Ya Allah, ya tambahkanlah kami ilmu yang berikan. Jangan dan muliakanlah kami, jangan hina kami, dan berilah kebaikan kepada kami, muliakanlah kami. Ya Allah, tak meregai Allah Sayyidina walhamdulillah. Sekali lagi tambahlah kan. Faham Terima tak? kasih Ustazah. Boleh. Ada. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Itulah yang saya dapat berikan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nama tak tahu keadaan tu zaman Rasul tu bagaimana kan. Dia tengok sepintas lalu kan. Itu yang marah kedak tu. Ni tutup. Terima kasih Ustazah. Okey.
Terima kasih. Assalamualaikum. Keluar ya. Terima kasih Ustazah. Sama. Ya.